soalan yang kita timbulkan, perpisahan logam berharga dengan mata wang. Perpisahan tu. Macam mana daripada asal dia menjadi mata wang dan dipisahkan, dia terbagi pada dua fungsi yang berbeza. Duit dan komoditi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam podcast Logam Berharga. Kita dalam episod ke-8. Saya Hazin Salim Marjan, seorang Operation Business Coach. Bersama saya ialah seorang Certified Precious Metal Sayer, Tuan Abdul Syukur Anwar. Selamat datang, Tuan. Terima kasih, Tuan Hazin. Dalam episod ke-8 ni, tajuk kita ialah penggunaan logam berharga. Jadi mungkin kita boleh flashback balik yang episod kedua dulu. Logam berharga ni penggunaan dia pelbagai. Tuan Syukur boleh teruskan. Okey, terima kasih Tuan Hazin. So episod yang sebelum ni atau sebelum ni, penggunaan logam berharga ni yang biasa umum adalah pemakaian lah, babang kembang emas. Itu umum. Okey. Semua yang pakai lah. Kalau ikut sejarah tu, lagi banyak you pakai, lagi you taraf tinggi. Lagi banyak you pakai produk-produk perhiasan diri, you bertaraf tinggi lah, kayangan lah, orang kayangan. Okey. Selain daripada public usage ataupun penggunaan umum, kita ada penggunaan-penggunaan yang lain lah. Dalam konteks, selain daripada konteks pemakaian, perbuatan-perbuatan yang melibatkan logam, keris, senjata, shielding, yang ada penggunaan logam perak dengan emas, tapi dia bukannya askar lah. Yang pakai itu adalah pahlawan ataupun tentera-tentera yang berpangkat tinggi. Okey, itu dari segi konteks peperangan. Dalam konteks lain pula, kalau selepas pemakaian, dia menjadi satu penggunaan di peringkat yang lebih tinggi lagi, iaitu perdagangan. So di peringkat perdagangan ni, maksudnya dengan perkataan lain, dia digunakan sebagai mata wang, bahan ataupun material yang berfungsi sebagai mata wang untuk jual beli atau memualah lah, jual beli. Itu dah selengkasnya. Jadi bila saya sebut mata wang ni, mungkin saya nak sebut kupang ni sekali lagi. Yes, kupang ni. Kupang ni saya tengok kecil sangat, terlampau kecil. Saya pegang ni pun mungkin para penonton boleh tengok, saya tak nampak lah, kecil sangat, kan? Jadi saya memang dalam buku-buku dalam Bank Negara ada keluarkan buku numismatik, dikatakan ni mata wang. Tapi saya kurang setuju sikit di situ. Sebab apa? Kecil sangat. Kalau isteri saya bagi saya satu kupang, ni bang beli satu kupang ni pergi pasar malam beli barang. Saya letaklah atas semutar saya ni. Ingat-ingat dia boleh percaya ke saya tak? Hilang. Kecil sangat, hilang kan? Jadi saya tengok penggunaan kupang ni lebih kepada dia adalah medium bayar zakat dan medium untuk wakaf. Macam mana digunakan satu cerita lain. Dia terlalu kecil sangat. Kalau kita satu kupang ni 0.6 gram, dia dah, kalau sekarang RM300, 300 lebih lah sekarang kan, 300 lebih, dekat RM200 dah, satu kupang ni RM200, RM200 sekarang ni. Mungkin kita nak sebut sikit tentang sejarah lah. Sejarah yang lepas, begitu juga dengan, tadi saya tunjuk satu kupang emas. Untuk numismatik, numismatik, ini ringgit. Ringgit ni ialah silver. Jadi saya nak share sikit, ringgit ni dia panggil British Trade Dollar ataupun dolar negeri-negeri Selat digunakan dulu. Okey. Jadi masa yang lepas ringgit ni digunakan untuk yang menarik ni, saya pun ada ni yang rare ni. Dia tulis ni 1895. Rare item. 1895 ni sama dengan Undang-Undang Tubuh Johor, iaitu bila mas kahwin dulu ditetapkan RM22.50. Itu Kadi Johor yang tetapkan. Ringgit ni. Ringgit silver ni. Jadi sikit sebanyaklah tentang
penggunaan ringgit tu kena orang British tu letak dulu, kita tak ada tukar sekarang ni RM1 US RM4.8 RM4.7 turun sikit dah kan, turun sikit. Tapi ni dicetak pada shilling, RM1 dengan $1 sama nilainya, tak bertukar. Okay, jadi ini tentang numismatik. Cuma saya nak tambah sikit. Tuan Hasim sebut tadi, $1 ni bersamaan dengan RM22.50. Itu maksudnya untuk mas kahwin. Mas kahwin dulu ialah perlu 22 keping ini, 22.5, artinya RM22 ini. Oh, okey. RM22.50. RM22 silver, 50 sen silver. Maksudnya nilai dia RM22.50. Dalam silver, bukan ini. Dan bukan kertas. Bukan kertas. Bukan kertas. Okey, okey. Kemudian ditukar kertas pula. Bukan kertas juga. Okey. Saya faham. Jadi $1 duit negara Selat ni bersamaan dengan RM22.50. Silver. Nilai dia lah. Nilai muka mata wang dia lah. Jadi sekarang orang lelaki sekarang mudah lagi, dia bagi kertas lah, RM22 kertas kan. Jadi murah nampak. Tapi kalau atas nilai silver RM22.50 tu ialah RM2,250 mas kahwin. Kalau ikut cara dulu lah. Maksudnya nilai tu merupakan nilai komoditi lah. Betul kan? Okay. Jadi sedikit lagi tentang tuan-tuan, saya orang numismatik je lah. Boleh refer pada buku ni. Buku ni ialah tentang mata wang yang lepas. Ringgit ni digunakan daripada akhir 1800 hingga 1935 digunakan ringgit. Lama. Dan pada masa tu emas harganya 20 USD per ounce. Okey. Mula-mula kan tetap 20 USD per ounce hingga 1933. Sehingga 1933 tu ada satu perkara yang besar berlaku dekat US, berlaku executive order di mana kerajaan Amerika rampas emas daripada rakyat dia. Jadi 1 ounce emas jadi 35 USD per ounce pada masa tu lah. Jadi kemudian 1935 tukar jadi kertas. Ya, betul. Kertas. Kemudian kertas ni digunakan hingga 1944 dia regulate emas, kertas yang dicetak mesti bersandar pada emas. Itu dipanggil sistem Bretton Woods. Kita dekat sini kita nak cuba ceritakan emas dan perak ni bukan digunakan untuk barang kemas saja. Betul. Dia digunakan sebagai mata wang juga. Dia bersandar kepada emas tu dipanggil sistem Bretton Woods daripada 1944 hingga 1971. Bermula 1971 harga emas jadi tak tentu. Jadi kesan-kesan ni kita lihat, dan saya banyak berbincangan Tuan Syukur. Mungkin Tuan Syukur nak elaborate sikit pasal Bretton Woods. Pasal bila kita sebut komoditi emas ni, hari ni punya perbincangan, ramai mengatakan logam berharga ni adalah mata wang. Mata wang lah. Tapi tak adalah dia sebut 1 kilo batu harga dengan RM1,000. Dia tak ada nilai muka tu, tak ada pada satu jongkok bar. Okey. Jadi apa nilai muka is a face value yang diiktiraf oleh central bank setiap negara. Contohlah, kalau katakan logam tu kata RM1, shilling RM1 dicetak dan diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia bahawa logam yang dicetak itu bernilai RM1. Walaupun nilai bahan itu tak kira apa dia sekalipun, plastik ke, logam ke, kayu ke, kalau dicetak dia dan diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia, itulah nilai muka tu. Face value. Face value. Bukan Facebook lah. Bukan Facebook tak ada nilai. Facebook tak ada nilai. Itu mesos. Jadi saya selalu berfikiran, maksudnya logam dengan mata wang, selalulah orang bincang simpan nilai dan sebagainya. Tapi saya tak menjurus pada perbincangan itulah. Kita flashback
Dia ikut sejarahannya. Soalan yang kita timbulkan, perpisahan logam berharga dengan mata wang. Perpisahan tu. Macam mana daripada asal dia menjadi mata wang dan dipisahkan, dia terbagi pada dua fungsi yang berbeza. Duit dan komoditi. Itu artinya macam kupang ni emas. Dulunya Sama. kupang adalah emas. Artinya mata wang ke ataupun medium apa ke, tapi dia emas. sama. Dia sama. Ringgit silver. Ringgit silver. Pun mata wang juga. Mata wang juga. Jadi dia gabungan tu, kalau you nak buat mata wang, mesti diperbuat daripada logam berharga. Itu syarat dia. You tak boleh buat daripada kayu, besi dan tak ada. Itu berdasarkan perbedaan. Sebab apa? Logam berharga itu penyimpan nilai. Asasnya. Logam berharga itu sukar untuk diperolehi. Satu yang limited, limited mudah untuk dikawal. Kalau dikata, okey, batu menjadi pilihan mata wang, dan berterabur satu dunia, ramai duit. Jadi duit kertas apa, cok tu kan. Macam itulah. Jadi kita beranggapan begitulah. And itu timbulnya dinar dan dirham. Mengapa zaman tu kita tak ambil tembaga sebagai dinar? Sebab nilai logam tu sendiri. Itu. Dan dijadikan dia sebagai dinar dan dirham. Itu juga yang lain-lain lah. Kayaknya masa Bretton Woods 1944, kayaknya IMF regulate supaya wang kertas yang dicetak mesti bersandar dengan emas tu masih boleh tahan lagi. Masih boleh tahan lagi. Maksudnya bila perpisahan tu ada, tapi masih kekal lagi. Kekal ni maksudnya dia masih bersandar. Cumanya dari segi material yang digunakan untuk duit atau mata wang tadi adalah cetakan. Cetakan yang diiktiraf oleh pemerintah. Saya ingat yang penerangan ni kena tunjuk graf nanti. Sebelum kita teruskan dengan penerangan daripada Tuan Syukur ni tentang penggunaan logam berharga, bukan setakat untuk individu, untuk negara ada. Negara pun ada terlibat sekurang-kurangnya pada peringkat sejarah daripada tahun 1900 hingga 1971. Apa yang Tuan Syukur cakap tadi, komoditi dengan wang tu sama, benda yang sama. Jadi kita dengar dulu promo ni sebelum kita tengok graf nanti apa yang berlaku selepas 1971. Jadi podcast Logam Berharga akan bersambung sebentar lagi. Kehidupan manusia. Kita diberi rahmat rumah dan kehidupan. Bermula dengan air, awan, bukit, tumbuhan dan ternakan. Alhamdulillah, nikmat Allah mana mahu kau dustakan. Pihak zakat dan wakaf menerima zakat wakaf emas perak. Ada yang terima ringgit Malaysia, ada yang terima dalam bentuk logam berharga. Bayar zakat emas dengan emas atau ringgit. Bayar wakaf emas dengan emas atau ringgit. Sila rujuk agensi zakat dan wakaf negeri berdekatan anda. Terima kasih Tuan. Pembayaran zakat emas Tuan dan wakaf emas Tuan telah disempurnakan. Pihak zakat akan agihkan kepada asnaf yang layak. Asnaf terima zakat. Berbelanja barang dapur. Majukan diri. Asnaf sebagai perangsang ekonomi. Asnaf sebagai pengguna. Ekonomi terangsang dan makmur apabila asnaf diraikan. Okay, terima kasih. Jadi macam mana kita bincangkan tadi, mungkin kita mudah tengok daripada graf. Kalau kita tengok, kita risau harga emas sekarang 2,180 sekarang hari ni tak tahu 2,180. Jadi tahun lepas tak sampai 2,000 kan. Kita tengok tahun 1900 harga emas baru 20 USD per ounce. Sehingga 1933 naik ke 35 USD per ounce tetap. Kalau kita tengok graf tu lebih mudah nak tengok kan. Sehingga Bretton Woods dimansuhkan oleh Presiden Nixon. Jadi bermula 1971 harga emas jadi tak tentu hala, tapi baru masih lagi 600 USD per ounce. 600 USD per ounce. Jadi saya ingat saya dengan Tuan Syukur sama muda sama tua kot. Kita ni zaman 400 USD per ounce kan, tahun 80-an.
Yang murah masa tu. Murah lagi kan, murah lagi. lagi. Jadi pada 2011 harga emas dah naik 1,800 hingga dekat 2,000 USD per ounce dah. Kan? Jadi sekarang ni dah lebih 2,180. Yes. 2 minggu ni agak teruk. 2 minggu lah. 2 minggu ni agak teruk. Jadi mungkin Tuan Syukur boleh jelaskan daripada 20 USD sampai 2,100 apa yang berlaku sebenarnya. Macam tadi kita bincangkan kan, macam mana mata wang yang diperbuat daripada emas atau logam berharga ni dipisahkan, proses pemisahan tadi terbagi pada komoditi dan mata wang. Jadi pada pandangan saya lah, saya tak tahu lah, saya bukan ahli ekonomi, saya bukan fund manager. Semuanya tetap bergantung kepada perubahan di Amerika Syarikat dengan alam sekitar lah. Maksudnya peperangan dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak tahu sama ada dia sentimen atau tidak lah. So kenaikan ni ada sebab-sebab dia. Sebab utama dia kelemahan ataupun mata wang US dollar. Itu kelemahan dia. Jadi dengan perkataan lain, mata wang kita tak tahu sama ada emas itu bersandarkan US dollar atau US dollar bersandarkan emas. Kita tahu. Tapi secara umumnya emas itu bersandarkan US dollar. Komoditi itu bersandarkan US dollar. Kalau US dollar tak menarik, maka dia beralih pada emas. Kalau US dollar itu menarik, dia akan berubah. Pelabur akan pergi kepada US dollar. Itu je. Kalau ada peperangan, mana-mana equity apa-apa semua akan beralih pada komoditi. Yang baru ni berlaku 2,180 tu, itu baru ni demand dia tak ada apa kita panggil OPR, interest dividend tu kan. Tak ada, yield pun rendah. Jadi orang tak ada tengok tak ada buat bisnes lah, main forex. So berpindah pada komoditi. Jadi benda tu bila semua berpindah kepada komoditi emas, permintaan dia tinggi lah, demand and supply. Kan? Orang main share, orang main forex. Main forex. Beralih ke emas. sana. Jadi permintaan tu tinggi, jadi harga tu akan meningkat lah. Cuba ada satu benda yang lebih profitable. Kripto. Kripto pun meningkat juga pada sekarang ni. Tapi tak semua pergi kripto sebab ada segmen-segmen dia yang suka kripto. Mengapa minyak tak naik? Minyak tak naik pula. Ada komoditi lain yang sama taraf dengan emas. Perak tak naik. Keadaan yang tak adalah naik sampai berganda lah. Tapi kenaikan tu ada wujud. Mungkin Tuan Syukur kena sentuh sikit tentang kenapa awal tahun 1900 tu harga tu tetap saja. 1901 tu dia itu peralihan. Maksudnya bila harga tetap tu, yang pandangan saya lah, maksudnya peralihan antara emas sebagai material untuk mata wang, dan di mana emas dipisahkan dengan cetakan mata wang. Dan bersandarkan emas. Tengok ini mata wang, ni silver. Ni katalah mata wang ataupun medium apa, dan dia pun gold. Okey. Dan ni mata wang, yang ni logam. So dia tetap bersandarkan yang ini. Bersandar lagi. Bersandar lagi. Dan itu sebab harga logam tu stagnan. Selagi tidak ada perubahan, apa ni kita panggil nilai mata wang ni. Ni RM1 sekarang. RM1 sekarang. Okey, RM1 sekarang. Jadi sekarang ni dia tak bersandarkan logam lagi dah. Dia bersandarkan sendiri. Tapi macam mana pun disebabkan pelabur yang mencari keuntungan, maka benda tu bergerak. So ringgit ataupun mata wang US dollar, kalau tidak menarik dalam konteks untung, dia beralih pada entiti-entiti yang lain. Artinya sekarang ni kita sedang hadapi krisis kewangan. Ringgit ni supply and demand dia saja. Silver ni supply and demand dia saja. It's a different market. Tapi disebabkan pemilihan tu ada. Kalau saya nak melabur, nak cek keuntungan, saya mesti tengok ada pergerakan. Saya pergi kat Perak. Tapi disebabkan jual beli tadi menggunakan mata wang US dollar. Tapi historical data yang lepas ini sama. Ya, sama. Dia maksudnya nilai dia sama dengan nilai dia. Tapi bentuk berbeza.
Itu sebab saya kata ada 3 proses dalam mata wang ni. Pertama, mata wang tu sendiri adalah emas atau logam berharga. Kedua, proses pemisahan tadi. Mata wang itu sendiri bersandarkan emas tapi berbentuk material yang lain. Sebab apa? Mudah dibawa. Dan kertas lah, mudah dibawa. Kalau dia nak bawa logam emas sampai berkilo, just nak meniaga, payah lah. Mudah dibawa. Emas tu masih lagi disandarkan. Dia peringkat pemerintahan. Kemudian dipisahkan. Dipisahkan. Emas sebagai komoditi, mata wang sebagai ada nilai, face value lah, kita boleh catakan face value. So ni tajuk berat ni. Tajuk berat. Jadi kita cuma kita fokus kita mengapa emas ataupun perak itu dipisahkan daripada mata wang sebagai bahan. Okay, saya ingat kita akan sentuh lagi dalam topik ni lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Tapi saya ingat para penonton mungkin tak sabar lagi nak tunggu kuis. So boleh refer kepada episod kedua nanti. Jadi kita akan keluarkan soalan. Tapi sebelum tu kita minta sokongan penonton subscribe, like, comment and share podcast kita ni. Jadi untuk soalan pada episod ke-8 ini, dia refer pada episod kedua. Soalan kuis ialah apa perbezaan antara dinar dengan gold bar? Itu mudah soalan dia. Jadi sekali lagi sila jawab dan sebelum jawab tu subscribe dulu. Admin akan pilih jawapan yang betul dan dah subscribe pada podcast kita. Untuk tu kita berakhir dengan episod ke-8 ni. Umpama percumanya kita dan air. Semoga penerangan daripada Tuan Syukur ni tentang penggunaan logam berharga ni bukan sekadar untuk individu dan melibatkan kenegaraan juga dan memberi manfaat kepada para penonton. Sila tonton tajuk episod akan datang iaitu zakat dan wakaf logam berharga. Sekian, terima kasih.